Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel kami, Inkis World. Mula-mula sekali aku nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang dah subscribe dekat channel aku. Dan tak lupa juga kepada semua yang dah share video-video aku dekat Facebook. Terima kasih banyak-banyak. Dan kepada yang belum subscribe, kalau korang minat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Okey, aku nak minta maaf sebab dah lama tak upload video. Sebenarnya aku ada urusan keluarga yang tak dapat nak dielakkan. So, untuk video kali ni sebagai permohonan maaf, aku akan share dekat korang bukan satu tapi dua kisah pasal kanak-kanak hilang. Cuma kisah kanak-kanak hilang ni bukanlah kisah kanak-kanak hilang yang biasa kita dengar tu, tapi kanak-kanak ni hilang, tapi diorang kemudiannya ditemui di kawasan-kawasan yang mustahil untuk diorang berada. Yang memang mustahil lah. Korang boleh nilaikan sendiri. So, tanpa membuang masa lagi, jom kita ke kisah yang seterusnya. Pada 14 Mei 1950, Jackie Copeland dan dua orang kakaknya telah dibawa untuk pergi berkelah di Pleasantville, Pennsylvania, USA oleh ibu dan ayah dia, di mana perkelahan ni sebenarnya disertai oleh semua rakan sekerja ayah Jackie Copeland, sebab ianya adalah anjuran syarikat tempat ayah Jackie Copeland ni bekerja. So, disebabkan syarikat ni agak besar, so ramailah orang yang berada di kawasan perkelahan tersebut pada hari itu. Dan ketika perkelahan tu sedang berlangsung, macam biasa, kanak-kanak main sama-sama diorang dan ibu bapa pun bual-bual sama-sama diorang kan. So, Jackie Copeland ni tengah main dengan kakak dia, tak jauh daripada tempat ibu bapa Jackie ni berbual. So, masa tengah berbual tu, ibu bapa Jackie ni diorang pantau lah anak-anak diorang. Diorang tak adalah biarkan macam tu je. So, diorang kejap-kejap diorang tengok anak diorang, kejap-kejap diorang tengok anak diorang macam biasa. Dan satu masa tu, ibu bapa Jackie ni terleka sekejap bual. Dan bila diorang tengok balik dekat arah tempat Jackie tengah main dengan kakak-kakak dia ni, diorang cuma nampak kakak-kakak dia je. Yang Jackie diorang dah tak nampak. So, mak Jackie ni terus pergi tanya dekat kakak-kakak dia, "Jackie mana? Adik korang mana adik korang?" Dan kakak-kakak Jackie cuma jawab, tak tahu." Ibu bapa Jackie mula mencari dekat kawasan sekitar. Dan bila diorang tak jumpa, ayah Jackie ni dia terus bagi tahu dekat semua orang macam, "Korang tolong berhenti jap. Aku tak jumpa anak aku ni, aku tak jumpa Jackie. So korang boleh tolong tengok tak ada siapa-siapa nampak anak aku tak?" Dan semua orang terus mula mencari di kawasan sekitar tu. Dan setelah 15 minit usaha pencarian dilakukan dan diorang masih lagi tak berjaya menemui Jackie, diorang terus menghubungi pihak berkuasa lah. Maka pencarian secara besar-besaran pun dilakukan di kawasan hutan paya bakau bersebelahan dengan kawasan perkelahan ni. So, pihak polis dan juga ratusan orang sukarelawan yang lain melakukan pencarian besar-besaran. Dan sehingga ke malam hari mereka masih juga belum menemui Jackie. So, diorang agak pelik sebab pihak polis sebenarnya sangka yang diorang akan jumpa Jackie ni dalam tempoh masa yang sekejap je. Disebabkan diorang fikir kanak-kanak ni tak mampulah kan nak merayau dalam hutan paya bakau ni terlalu jauh. Dan memandangkan tempoh Jackie hilang ni sekejap je, lepas tu report pun dah dibuat. So, diorang fikir Jackie ni tak boleh pergi jauh lah dengan keadaan sekeliling sekitar macam tu. Tapi diorang masih juga gagal menemui Jackie sampai ke malam hari. Dan pencarian terpaksa ditunda sebab cahaya tak ada, sebab malam kan. So, diorang susah nak cari dekat kawasan hutan paya bakau ni. Macam mana pun, ibu bapa Jackie dan juga beberapa orang sukarelawan yang lain tetap juga cari dekat kawasan berdekatan. Dan diorang jerit-jerit lah nama Jackie panggil, sebab yelah kan parents kan, diorang mestilah risau. Tapi malangnya, usaha ibu bapa Jackie tu pun masih juga gagal. Dan pada keesokan harinya, ada satu grup kumpulan mencari ni, diorang bertindak, diorang cari dekat luar daripada kawasan radius yang diorang dah tetapkan lah. Macam diorang dah jangka lah Jackie ni akan pergi ke mana-mana, mampu sampai ke mana-mana je. Tapi grup ni diorang cuba pergi keluar daripada radius tu. Macam diorang pergi jauh, sejauh 2 batu daripada kawasan tempat akhir Jackie dilihat.
Dan diorang jumpa satu kawasan yang seakan-akan pulau, sebab sekeliling kawasan ni ada air yang agak dalam. So bila diorang sampai kat situ je, salah seorang daripada pasukan pencari tu, dia perasan yang dia ternampak seorang budak yang tengah mengintai daripada balik pokok. Budak tu macam dia pegang pokok, tapi dia mengintai daripada belakang pokok tu. Dan bila orang tu tengok je budak tu sembunyi balik. Maksudnya macam seolah-olah dia mengelak daripada pasukan mencari tu. So dia bagi tahu kawan-kawan yang lain, dan dia orang terus pergi ke kawasan pulau tu. Dan dia orang pasukan mencari tu bagi tahu yang masa dia orang nak masuk ke kawasan pulau tu, laluan tu agak sukar lah dengan keadaan muka bumi masa tu. Air yang ada pun melebihi paras pinggang dia orang. So dia orang memang menghadapi kesukaran lah untuk pergi situ. Dan bila dia orang dah sampai kat kawasan pulau tu, dia orang cari dan dia orang jumpa budak tu. Pulau ni kecil je lah, bukan pulau yang besar lah. So bila dia orang cari je, dia orang terus jumpa budak tu. Dan ternyata budak tu adalah Jackie Copeland. So disebabkan dia orang terlalu happy, dia orang terus ambil Jackie, dia orang bawa balik. Dan ibu bapa Jackie pun happy juga masa tu, sampai kan semua orang macam lupa nak tanya macam mana Jackie boleh sampai dekat kawasan tu dan sejauh tu. Akhirnya soalan tu ditanya juga oleh seorang wartawan masa dia orang interview lah, sebab kes Jackie hilang ni mendapat liputan yang meluas daripada pihak akhbar pun. So ada seorang wartawan ni, dia tanya macam mana Jackie boleh sampai ke situ. Dan masa tu baru parents Jackie ni macam terfikir yang macam nak tanya Jackie. Dan ini adalah cerita Jackie. Petang tu, masa Jackie tengah main-main dengan kakak dia, tiba-tiba dia ternampak seseorang ataupun makhluk tengah mengintai dia daripada balik pokok. Sama macam mana keadaan masa pasukan pencari jumpa Jackie ni. So dia makhluk tu tengah tengok mengintai daripada balik pokok. Dan Jackie bagi tahu dia terasa macam makhluk ni ataupun orang ni panggil dia. So dia pun terus pergi je. Masa tu kakak dia pun tak perasan. So bila dia pergi dekat orang tu, dan dah sampai dekat orang tu lari masuk ke dalam hutan lagi. Bila dia pergi lagi, orang tu masuk lari ke dalam hutan lagi. Dan akhirnya Jackie cakap tiba-tiba je dia sedar hari dah pun malam. Dan bila dia tengok keadaan sekeliling, dia nampak macam ada binatang-binatang buas yang bahaya. So dia takut, tapi orang tu datang balik dekat dia dan bawa dia pergi ke pulau ni untuk selamatkan Jackie. So itu adalah cerita Jackie. Dan ramai orang tak percaya cerita tu masa tu, sebab dia orang cakap betul ke ni? Sebab masa Jackie ditemui, pakaian Jackie tak basah sedikit pun. So macam mana Jackie boleh pergi dekat situ? Dan Jackie adalah seorang kanak-kanak berusia 2 tahun dan dia tak tahu berenang. So untuk seorang kanak 2 tahun nak pergi ke pulau tu, dia perlu berenang, dan Jackie tak pandai berenang. Dan macam mana pula dia pergi sana? Katakanlah kalau magicnya pun tiba-tiba Jackie ni pandai berenang dan dia berjaya sampai ke pulau tu, macam mana pula nak explain yang Jackie tak basah sedikit pun? Sebab dalam tempoh masa dia ditemui tu, dengan daripada dia hilang, sepatutnya Jackie masih basah lah, paling tidak pun. Tapi Jackie tak basah sedikit pun. So benda tu masih menjadi tanya-tanya. Dan tiap-tiap kali soalan diajukan, cerita Jackie sama dan tak pernah berubah-ubah. Lagipun macam kita selalu cakap, budak-budak tak pandai nak menipu. Dan macam mana pula dia boleh merayau sejauh 2 batu ke dalam hutan Payu Bakau tu, yang mana pasukan mencari pun hadapi kesukaran untuk nak pergi dalam tempoh masa sehari suntuk tu. Dan Jackie boleh pergi macam sekejap je, sebab dalam kawasan sekitar tu petang tu juga polis dah cari tapi tak jumpa pun. So benda tu masih lagi menjadi tanya-tanya sampai ke hari ni. Jeff Heck adalah seorang remaja berusia 16 tahun. Dan Jeff ni adalah seorang ahli pengangkap di sekolah dia. Dan pada masa ni, Jeff ni dah lebih kurang 3 tahun menyertai pengangkap di sekolah ni. So maksudnya Jeff ni dah biasa dengan aktiviti-aktiviti outdoor dan dia dah banyak join pun. Pada 7 hari bulan 2, 1950, sekolah Jeff Heck ni ada buat aktiviti hiking dekat pegunungan yang berdekatan dengan sekolah diorang. Dan aktiviti ni sebenarnya macam lebih kepada aktiviti-aktiviti mingguannya. So Jeff pun memang dah selalu join. So pada hujung minggu tu, Jeff dan ahli-ahli pengangkap sekolah dia yang lain pergi hiking dekat pegunungan ni. Dan trek hiking ni sebenarnya amat mudah. Dia macam trek untuk beginner lah, untuk orang-orang baru. So memang Jeff pun memang dah banyak lah sertai aktiviti-aktiviti yang macam ni sebenarnya.
Selepas lebih kurang 3/4 perjalanan diorang, maksudnya diorang dah hiking dah lebih daripada setengah perjalanan dah. So, kumpulan ni diorang sampai dekat satu tempat kawasan rehat. Ketua pengangkap yang mengetuai ekspedisi tu, dia suruh anggota-anggota dia berhenti rehat jap. Masa orang lain semua tengah duduk, Jeff adalah yang terakhir sekali sampai dekat situ dan dia nampak penat, nampak macam tak sihat. So, ketua pengangkap ni pergi dekat Jeff dan dia tanya macam, kau okey tak? Ada apa-apa yang kau perlu tak? Nak air ke? Nak makan ke? Ada sakit-sakit ke? Dan Jeff cuma cakap, tak apa, aku okey je. So, Jeff pun duduk rehat juga dekat situ dan lebih kurang dah beberapa minit diorang dah rehat. So, ketua pengangkap ni berniat nak teruskan perjalanan. So, dia panggil semua anggota-anggota dia. Dia macam, okey jom kita nak teruskan perjalanan. Tapi, pada masa tu, ada seorang pengangkap senior yang belum selesai makan lagi. So, dia bagi tahu dekat ketua pengangkap tu macam, tak apalah korang pergi dulu. Lagipun dah nak sampai ni, sekejap lagi aku siap makan ni, aku follow lah korang. So, ketua pengangkap cakap, okey tak apa, kau makan dulu, jom. So, diorang pun terus bergerak. Dan selepas beberapa minit teruskan perjalanan, Jeff ni kembali duduk belakang balik. Dia macam tak larat. Dan last kali dia berhenti dan dia panggil dekat ketua pengangkap tu. Dia cakap macam, aku rasa aku nak stop, aku nak duduk sini jap, aku nak rehat kejap. Nanti aku tunggu pengangkap sini tu datang, then aku ikut dia lah, follow dia lah untuk pergi dekat korang lah. Walaupun agak keberatan ketua pengangkap ni nak tinggalkan Jeff seorang-seorang kat situ, tapi memandangkan diorang baru je mula hiking dan pengangkap senior tu pun sebenarnya tak jauh pun. So, ketua pengangkap ni pun macam, okey lah, tak apalah, kau duduk sini, jangan pergi mana-mana. Nanti kita jumpa dekat ujung sana. So, diorang pun teruskan perjalanan, tinggalkan Jeff dekat tengah-tengah trek tu. So, lepas tak lama kemudian, diorang dah sampai sebab diorang dah tak jauh dah pun. So, bila diorang sampai je dekat tempat, diorang dekat parking kereta. So, diorang tunggu Jeff. Dan memang betul tak lama kemudian, pengangkap sini tu pun sampai. Selang beberapa minit je sebenarnya, lebih kurang dalam 5 minit macam tu, pengangkap sini tu sampai. Tapi, Jeff tak ada dengan pengangkap sini tu. So, ketua pengangkap ni dia pergi dekat pengangkap sini ni dan dia tanya, Jeff mana Jeff? Kau tak nampak Jeff ke tadi? Dan pengangkap sini tu pun macam, Jeff, aku tak nampak siapa-siapa pun. Aku terus siap makan tadi, aku terus follow korang, lepas tu terus sampai sini lah, jumpa korang lah. Dan ketua pengangkap macam, Jeff tunggu, kau tadi dekat tengah-tengah tak jauh pun daripada tempat rehat tadi tu. So, bila dia orang tahu yang Jeff dah hilang, dia orang terus pergi balik dekat kawasan rehat tu dan dia orang masih tak jumpa jejak Jeff. Dia orang patah balik sambil dia orang panggil nama Jeff, panggil macam dia orang tengok tanda-tanda ada tak Jeff tinggalkan apa-apa kesan atau apa-apa yang berlaku, mungkin binatang buas je. Tapi bila dia orang dah tak jumpa juga Jeff, dia orang sampai kat parking kereta tu balik. Dia orang terus naik van dia orang dan dia orang pergi dekat balai polis untuk buat laporan pasal kehilangan Jeff. Memandangkan hiking ni adalah laluan-laluan yang sangat mudah, maksudnya Jeff pun dah biasa sangat dengan dekat sini. So, Jeff hilang ni agak pelik bagi dia orang sebab dia orang rasa macam tak sepatutnya Jeff hilang. Kenapa Jeff boleh hilang? Dan walaupun ratusan anggota sukarela dan pihak polis dah cari Jeff dekat kawasan-kawasan di situ, Jeff masih juga tak kelihatan. Dan lebih merisaukan adalah suhu pada kawasan tu tiap-tiap hari makin lama makin rendah. Dan itu agak merisaukan lah. Tapi diorang cuma agak yakin sikit sebab Jeff masih ada backpack dia. Dan so, Jeff ada peralatan-peralatan yang diperlukan lah untuk survive kat dalam hutan tu. Dan malangnya, seminggu lepas tu, pada 16 hari bulan 2, diorang jumpa beg Jeff ni tak jauh sangat pun daripada tempat Jeff hilang. Jeff yang Jeff cakap Jeff nak tunggu tu. Dan beg dia ni diletakkan di tengah-tengah sungai, tapi sungai ni dah beku sikit tau. So, di tengah-tengah sungai tu, atas batu. Dan lebih pelik, barang-barang dalam beg Jeff tu dikeluarkan dan disusun satu dekat atas batu tu, macam seolah-olah macam ada orang tengah check barang-barang apa yang ada, barang apa tak ada, seolah macam tu. Dan tak ada apa-apa barang yang hilang pun. So, bila diorang jumpa beg ni, sebenarnya diorang lebih risau sebab maksudnya Jeff dah tak ada peralatan-peralatan yang sesuai untuk dia survive lah dekat kawasan ni. Dan malangnya, 2 hari kemudian diorang jumpa mayat Jeff lebih kurang 1000 meter daripada tempat beg Jeff ni ditemui. Dan Jeff ditemui dalam keadaan bersandar, duduk. Dia bersandar dekat
pokok. Jaket dia tak berzip, seluar dia pun diturunkan separuh, paras lutut. Dan stokin dia dulu dah terbuka, tapi kasut boot dia sebelah dipakai balik. Dan Jeff dikatakan mati disebabkan terlalu sejuk. Dengan penemuan mayat Jeff ni sebenarnya buatkan orang ramai tertanya-tanya, kenapa Jeff tinggalkan barang-barang dia dekat sungai, lepas tu naik 1000 meter daripada tempat tu, lepas tu duduk dan mati macam tu je. Sedangkan Jeff sepatutnya lebih tahu yang dia perlukan barang-barang dia tu. Kenapa dia tinggalkan barang-barang dia kat situ untuk dia nak survive? Dan persoalan yang lagi pelik, kenapa pula Jeff tinggalkan tempat laluan utama tu, sedangkan dia cakap dekat ketua pengangkap tu sendiri yang dia nak tunggu dekat situ untuk pengangkap senior tu datang dekat dia, dan dia akan follow pengangkap senior tu turun sampai kat dia orang. Dan tempoh masa pengangkap senior tu sampai dekat grup ni adalah selang berapa, dalam lebih kurang 5 minit je. So maksudnya dalam tempoh sekejap tu, kenapa Jeff nak lari ke situ, pergi dekat sungai, keluarkan barang-barang dia, lepas tu tinggalkan barang-barang yang dia perlukan untuk hidup, then naik 1000 meter, duduk bersandar kat pokok dan mati. Macam tu je. So teori yang paling logik yang dia orang boleh cakap adalah mungkin Jeff ni diserang oleh apa-apa atau siapa-siapa. Tapi siapa pula yang nak sembunyi dekat kawasan-kawasan macam tu untuk nak colek Jeff? Dan mayat Jeff sebenarnya tak ada kesan cala, tak ada tulang patah. Maksudnya orang tu colek dan paksa Jeff duduk kat pokok tu sampai mati. Keluarkan, lepas tu ambil beg Jeff, keluarkan barang-barang tu, letak dekat atas batu tu, lepas tu belah macam tu je. Siapa nak buat macam tu? Dan kenapa pula Jeff yang tak ada patah-patah kaki, tak ada patah tangan? Kalau lah Jeff tu patah kaki, kita boleh tahu juga kenapa dia tak berjalan pergi dekat barang-barang dia untuk hidup. Tapi tak, dia cuma bersandar dekat pokok tu dan menunggu maut. So itu dia 2 kisah pasal orang hilang daripada aku, seorang hidup dan seorang meninggal. So apa pendapat korang? Korang boleh komen dekat bawah dan aku akan baca komen korang satu persatu. Dan macam biasa, kalau korang berminat dengan konten-konten yang misteri, mistik, seram, jenayah dan seumpamanya, korang bolehlah subscribe ke channel kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang notification sekali supaya korang takkan ketinggalan video-video terbaru daripada kami tiap-tiap minggu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.